Amsal bab 19. Lebih baik orang miskin yang hidup dalam keikhlasan daripada orang bodoh yang kata-katanya penuh tipuan. Bersemangat pun tidak baik jika tanpa pengetahuan, dan orang yang terburu-buru melangkah akan tersesat. Kebodohan seseorang menyesatkan jalannya, lalu hatinya gusar terhadap Tuhan. Kekayaan akan memperbanyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan oleh kawannya. Saksi dusta tidak akan terlepas daripada hukuman, dan orang yang berbohong tidak akan terselamat. Ramai orang yang meminta belas kasihan daripada orang yang pemurah, dan setiap orang hendak bersahabat dengan si pemberi hadiah. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apatah lagi para sahabatnya. Mereka menjauhkan diri daripadanya. Dia mengejar sambil memohon, tetapi mereka tidak ada lagi. Sesiapa memperoleh hikmah, mengasihi jiwanya sendiri, dan orang yang berpegang teguh pada pengertian akan memperoleh kebajikan. Seorang saksi dusta tidak akan terlepas daripada hukuman, dan orang yang berbohong akan binasa. Memang kemewahan tidak sesuai bagi orang bodoh, lebih tidak sesuai lagi seorang hamba memerintah pembesar. Kebijaksanaan seseorang menjadikannya panjang sabar, dan kemuliaannya adalah mengampunkan pelanggaran. Murka raja laksana ngauman seekor singa, tetapi kebaikannya ibarat embun di atas rumput. Anak yang bodoh membawa bencana bagi ayahnya, dan istri yang suka berbantah ibarat air yang terus menitik. Rumah dan harta warisan nenek moyang, tetapi istri yang bijaksana kurnia Tuhan. Kemalasan membawa tidur lelap, dan orang yang menganggur akan kelaparan. Sesiapa yang mentaati perintah memelihara jiwanya, tetapi orang yang cuai jalannya akan mati. Sesiapa yang mengasihani orang miskin memberikan pinjaman kepada Tuhan, dan Dia akan membalas jasa baiknya itu. Selagi ada harapan, didiklah anakmu agar bertata tertib, tetapi janganlah engkau menghendaki kematiannya. Orang yang cepat marah akan menanggung hukuman. Jika engkau menolongnya, perlulah engkau berulang kali berbuat begitu. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya pada akhirnya engkau menjadi bijaksana. Ada banyak rancangan dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhan sajalah yang terlaksana. Apa yang diinginkan pada seseorang ialah kasih setianya. Lebih baik menjadi orang miskin daripada menjadi seorang pembohong. Takut kepada Tuhan membawa kepada kehidupan, maka orang dapat bermalam dengan puas, tidak terusik oleh kejahatan. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak membawanya semula ke mulutnya. Pukullah pencemooh, maka si betul bendul akan menjadi arif. Tegurlah orang yang berpengertian, maka dia akan memahami pengetahuan. Sesiapa yang merampas harta ayahnya dan mengusir ibunya adalah anak yang memalukan dan tercela. Hai anakku, jika engkau berhenti mendengar didikan, maka engkau terus menyimpang daripada kata-kata berisi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemuh keadilan, dan mulut orang durjana menelan kejahatan. Hukuman tersedia bagi pencemuh, dan sebatan bagi belakang orang bodoh. Amsal bab 20. Air anggur itu pencemuh, minuman keras itu membuat gaduh. Sesiapa yang terpedaya olehnya sememangnya tidak bijaksana. Murka raja laksana ngauman sang singa. Sesiapa membangkitkan amarahnya kehilangan nyawanya. Terhormatlah orang yang menjauhi persengketaan, tetapi setiap orang yang bodoh suka berbantah. Pada musim dingin, si pemalas enggan membajak kerana kesejukan, maka dia mencari hasil pada musim menuai dan tidak mendapat apa-apa. Niat yang terkandung dalam hati manusia seumpama air yang dalam, tetapi orang yang berpengertian dapat menyelaminya. Ramailah orang mencanangkan fasal kesetiaan mereka, tetapi
Siapakah yang dapat menemui orang yang betul-betul setia? Orang benar yang hidup dalam keikhlasan, begitu berbahagia sekali keturunannya. Raja yang duduk di atas kerusi pengadilan menyingkirkan segala kejahatan dengan matanya. Siapa dapat berkata, Aku telah menyucikan hatiku, dan aku tahir daripada dosaku. Batu timbangan dan sukatan yang berbeza-beza, kedua-duanya kekejian bagi Tuhan. Kanak-kanak pun dapat dikenal melalui perbuatannya, sama ada kelakuannya bersih dan jujur ataupun tidak. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dijadikan oleh Tuhan. Janganlah suka tidur, supaya engkau tidak menjadi miskin. Bukalah matamu, maka engkau akan berlebihan makanan. Kata si pembeli, Tidak baik, tidak baik. tetapi setelah pergi, berbanggalah dia. Ada emas dan banyak batu permata, tetapi bibir yang berpengetahuan ialah permata yang paling bernilai. Jika seseorang menjadi penjamin bagi orang lain, ambillah pakaiannya, dan tahanlah dia sebagai jaminan ganti orang asing. Roti hasil tipu daya sedap rasanya bagi seseorang, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan batu kerikil. Rancangan terlaksana dengan adanya nasihat, dan berperanglah dengan pimpinan yang ampuh. Seseorang yang kesana kemari sebagai pemfitnah membuka rahsia. Maka janganlah bersekongkol dengan orang yang bocor mulut. Sesiapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, pelitanya akan dipadamkan ketika gelap gelita. Harta warisan yang mula-mulanya diperoleh dengan segera, akhirnya tidak diberkati. Jangan berkata, Aku hendak membalas kejahatan. nantikanlah Tuhan, maka Dia akan menyelamatkanmu. Batu timbangan yang berbeza-beza adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca tipuan tidaklah baik. Langkah-langkah manusia ditentukan oleh Tuhan, maka bagaimana manusia dapat mengerti jalannya sendiri? Terjeratlah seseorang yang terburu-buru mengatakan sesuatu itu suci, dan hanya memikirkannya semula setelah dia bernazar. Raja yang bijak menyingkirkan orang durjana, lalu mengirik mereka secara berulang-ulang. Roh manusia seumpama pelita Tuhan yang menyelami seluruh sanubarinya. Kasih kurnia dan kesetiaan melindungi raja, belas kasihan pula menopang taktanya. Kemuliaan orang muda adalah kekuatannya, dan kehormatan tua-tua ialah uban mereka. Bilur-bilur luka mengumbah kejahatan, dan pukulan pula membersihkan sanubari. Amsal bab 21. Hati raja seumpama anak sungai di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana sahaja dia kehendaki. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan sajalah yang menimbang hati. Melakukan yang benar dan adil lebih disukai Tuhan daripada korban sembelihan. Mata yang sombong dan hati yang bongkak, yaitu pelita orang durjana, adalah dosa. Rancangan orang rajin hanya mendatangkan keuntungan, tetapi setiap orang yang terburu-buru hanya akan berkekurangan. Harta yang diperoleh dengan lidah dusta seperti uap yang lenyap bagi orang yang mengejar maut. Keganasan orang durjana menyeret mereka sendiri, kerana mereka enggan melakukan keadilan. Jalan orang yang bersalah bengkang-bengkok, tetapi langkah orang yang ikhlas adalah lurus. Lebih baik tinggal di sudut bumbung rumah daripada serumah dengan istri yang suka bertengkar. Hati orang durjana menginginkan kejahatan, tidak ada belas kasihan di matanya bagi jirannya. Jika pencemuh dihukum, si betul bendul menjadi bijaksana. Dan jika orang bijaksana diajar, dia memperoleh pengetahuan. Yang Maha Benar memperhatikan rumah orang durjana, lalu menjatuhkan orang durjana itu ke dalam kehancuran. Sesiapa menutup telinganya terhadap jeritan orang miskin, tidak akan dijawab ketika dia sendiri berseru-seru. Pemberian secara diam-diam memadamkan amarah.
Rasuah secara bersembunyi-sembunyi meredakan murka besar. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan bagi orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan kebijaksanaan akan tinggal di perhimpunan para arwah. Orang yang suka bersenang-senang akan menjadi si miskin, dan sesiapa menyukai air anggur serta minyak tidak akan kaya. Orang durjana menjadi tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat bagi orang yang lurus hati. Lebih baik tinggal di gurun daripada bersama istri yang suka bertengkar dan pemarah. Ada harta yang berharga dan minyak di dalam rumah orang bijaksana, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Sesiapa mengejar perbenaran dan kasih akan menemukan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijaksana dapat menyerang kota para kesatria perkasa dan merobohkan benteng-benteng yang diharapkan mereka. Sesiapa menjaga mulut dan lidahnya, menjaga jiwanya daripada malapetaka. Orang yang angkuh dan sombong itu pencemuh namanya. Dia bertindak amat biadab dan sangat angkuh. Keinginan si pemalas membunuh dirinya, kerana tangannya enggan bekerja. Sepanjang hari dia terus menginginkan sesuatu, tetapi orang benar terus memberi tanpa menahan dirinya. Korban sembelihan orang durjana adalah kekejian, apatah lagi jika dipersembahkan dengan niat jahat. Saksi dusta akan binasa, tetapi orang yang taat dan patuh akan terus berbicara. Orang yang durjana menebalkan mukanya, tetapi orang yang lurus hati mengatur jalannya. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat melawan Tuhan. Kuda diperlengkapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan berasal daripada Tuhan.